Dah habis siaran ke sekarang? Bismillah, Assalamualaikum semua. Jadi sebelum kita memulakan bicara santai pada malam ini, saya nak mencubalah terlebih dahulu teknikal video dan suara. Jelas ke semua yang menonton? Hadirin yang menonton boleh type di ruang komen di bawah. Jika jelas, hadirin boleh tulis jelas. Oh, belum start lagi. Okey. Kenapa Afifah macam freeze lah kat tempat akak? Nampak ke? Allah. Okey. Ya Allah. Okey. Start terus Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum itu, pihak penganjur ingin memohon maaf atas kelambatan. Okay, jadi kita akan teruskan dengan bicara santai pada malam ini. Sebelum kita mulakan, saya akan kongsikan dahulu pergerakan bicara santai pada malam ini. Jadi kita akan mempunyai 3 pusingan. 2 pusingan yang pertama di mana ahli panel kita akan mengupas persoalan-persoalan yang disediakan oleh pihak penganjur. Kemudian kita akan ke pusingan yang ketiga, iaitu yang terakhir, di mana terdapat sesi soal jawab bersama ahli panel jemputan kita. Sebarang persoalan yang ingin dikemukakan oleh para penonton boleh tulis di ruangan komen dan insya-Allah pihak penganjur akan memilih soalan-soalan di akhir slot kita nanti. Baik. Jadi topik yang diberikan pada malam ini, sukarelawan. Bolehkah wanita ke hadapan? Menarik sebenarnya tajuk pada malam ini. Lebih-lebih lagi pada era COVID-19 ini.
apakah sebenarnya yang terjadi kepada para sukarelawan di luar sana? Jadi sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik kita pada malam ini, ingin saya memperkenalkan dahulu dua orang ahli panel kita yang cantik jelitawan yang ada di muka skrin sekarang. Okey, yang panel kita yang pertama iaitu Dr. Nur Raihana binti Zakaria, merupakan seorang graduan sarjana muda perubatan dan surgery USIM. Dr. Raihana, saya minta izin untuk panggil Kak Raihana, boleh? Silakan. Baik Kak Raihana. Terima kasih. Dan ahli panel kita yang kedua tidak lain tidak bukan Dr. Fatihah binti Faizul Fazli, juga merupakan graduan sarjana muda perubatan dan surgery USIM. Saya bahasakan Dr. Fatihah dengan Kak Fatihah, boleh? Boleh, silakan. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita akan santai-santai saja pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Jadi topik kita pada malam ini, sukarelawan. Sebenarnya bolehkah wanita ke hadapan? Baca tajuk ni pun kita dah rasa teruja, bukan? Sebenarnya terlalu banyak NGO di luar sana yang memerlukan khidmat bakti rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia untuk kembali berbudi kepada komuniti setempat. Jadi sebelum tu kita nak tahu jugalah siapa sebenarnya yang dipanggil sebagai sukarelawan ini. Apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seseorang yang hendak bergiat sebagai sukarelawan ini. Oleh itu saya menjemput panel kita yang pertama iaitu Kak Raihana bagi memberikan mukadimah, seterusnya menjadi pembuka bicara santai pada malam ini. Jadi soalannya berbunyi, siapakah sukarelawan dan apakah peribadi atau ciri-ciri seorang sukarelawan? Silakan Kak Raihana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua dan selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator Saudari Afifah dan juga kepada Exco Kerohanian dan Kepimpinan Medical Student Club Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM atas jemputan untuk mengisi dan sama-sama berkongsilah tentang tajuk pada malam ini dalam program khas kami Bidadari Syurga. InsyaAllah, sebelum saya menjawab persoalan yang diberikan oleh Afifah, suka untuk saya mengajak kita semua melakukan sedikit mind setting ataupun riset minda kita tentang tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini. Ada 4 perkara, mudah je. Pertama, apabila kita bercakap tentang sukarelawan, bolehkah wanita ke hadapan? Perlu untuk kita tahu, tajuk ini bukanlah berniat untuk mana-mana wanita menyaingi seorang lelaki ataupun menang ke atas orang lelaki. Bukan itu sepatutnya message yang kita dapatlah pada malam ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau bukan untuk menyaingi lelaki, untuk apa kan? Kedua adalah kita kena jelas apakah big why ataupun reason sebab kita melibatkan diri ataupun melibatkan dirilah dalam aktiviti kesukarelawanan ni. Tidak lain dan tidak bukan, hakikatnya adalah untuk kita mensyukuri tubuh dan tubuh, akal, jasad, hati seorang manusia ni dan kita optimumkan fungsi kita sebagai manusia, potensi kita dan kapasiti, keupayaan, kemampuan kita dalam usaha untuk memberi dan memberi budi, berbakti macam yang Afifah cakap tadi. Pada masa yang sama mencari ruang untuk kita perbaiki kehidupan ni kan. Kehidupan manusia lah seluruhnya. Dan juga supaya kita boleh menjadi sebahagian daripada solusi kepada masalah-masalah yang wujud atas muka bumi ni. Dari dalam aspek mana-mana sahajalah. Okay. Maka perkara ketiga, beralih kepada yang ketiga, disebabkan apa? Berdasarkan big why kita tadi, maka poin ketiga adalah kita nak dapat message malam ni bahawa aktiviti kesukarelawanan itu tidaklah tertakluk ataupun terikat hanya semata-mata kepada keahlian seseorang kepada mana-mana persatuan ataupun kelab ataupun pertubuhan. Bahkan sebenarnya aktiviti kesukarelawanan ini boleh kita lihat dalam skop yang lebih luas kan. Berdasarkan potensi
masing-masing lah, pelbagai. Nanti kita bincang lah lepas ni kan, apa ciri-ciri semua tu. Dan akhir sekali, lepas kita dah bincang tentang kesukarelawanan ni, perlu untuk kita sedar dan kita merendahkan diri bahawa penglibatan kita dalam mana-mana aktiviti kesukarelawanan bukanlah untuk menjadikan kita ataupun membuatkan kita merasa lebih baik ataupun lebih tinggi ataupun lebih mulia daripada orang lain yang mungkin belum sampai seru ataupun masih terkekang ataupun terhalang dengan cabaran-cabaran yang lain lah menyebabkan dia tak boleh nak involve at the moment ke macam tu. Jadi 4 poin penting ni saya harap kita sama-sama boleh dapatlah sebagai mindsetting kita supaya kita dapat memahami aktiviti kesukarelawanan ini dengan lebih murni, insyaAllah. Okay? Alright, jadi menjawab persoalan Afifah, siapakah sukarelawan dan apakah pribadi ciri-ciri seorang sukarelawan? Sebenarnya masa fikir-fikir tadi, saya macam sebenarnya tajuk ni macam sedikit kontradik sebab sukarelawan tu kalau ikutkan Musliman merujuk kepada aktivis lelaki. Jadi macam mana dengan tajuk wanita boleh ke depan? Tapi tak apa. Kita kiranya sukarelawan ni kita ambil maklum lah, secara umumnya kita faham sebagai orang yang mana-mana individu ataupun orang yang terlibatlah dalam aktiviti bersifat kesukarelawanan ataupun tidak dipaksa ataupun orang tu involve dalam keadaan dia memang nak sendiri nak atas kemahuan sendiri rela hati kan. Biasanya kita panggil sukarelawan lelaki, sukarelawati perempuan, tapi tak apalah, generally sukarelawan lah untuk perbincangan kita malam ni. So saya tak nak bermain bahasa sangat lah malam ni, jadi macam sukarelawan tu kita ambil as literally lah macam tu. Jadinya orang yang terlibat dan memilih untuk terlibat tu dengan sukarela. Jadi biasanya orang-orang biasanya sukarelawan ni adalah mereka yang sudi untuk memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan fizikal yang nyata ke? I would say so. Sebab nanti kita akan bincang something else lah. Dan mereka ini yang berbuat sebab mereka nak buat. Bukan semata-mata mereka kena buat. Dengan biasanya akan macam mana orang kata common thing yang ada dalam orang-orang yang sukarela ni lah kan. Dia biasa sama ada dia fikir dia kena buat sebab dua perkara. Sama ada kalau dia tak buat dia akan rasa rugi sebab dia tidak berfungsi, ataupun dia terfikir kalau dia tak buat siapa lagi yang nak buat. Biasanya antara dua tu lah bendanya. Okay. Jadinya itulah, insyaAllah faham kot sukarelawan. Kalau ada soalan boleh tanya Afifah nanti. Lepas tu apakah ciri-ciri ataupun peribadi seorang sukarelawan ni? Banyaklah, segala nilai-nilai murni tu sepatutnya adalah pada manusia secara umumnya kan. Tapi mungkin yang saya nak highlight pada malam ni, ciri-cirinya pertama sekali, seorang sukarelawan ini dia ada orang kata kesediaan untuk belajar dan berkembang. Sehingga sih kalau nak sedap sikit macam dia punya readiness to grow, learn and earn something, biasanya positive values lah. Belajar, dia bersedia untuk belajar dari segi macam belajar untuk berlapang dada, belajar untuk memperbaiki akhlaknya, kan? Belajar untuk memahami diri sendiri dan memahami orang lain, belajar untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, dan belajar untuk menerima keadaan diri sendiri dan keadaan orang lain. Walaupun biasanya kita akan cakap, selalunya sinonim lah, sukarelawan ni dengan sifat altruistik ataupun ithar ke kita biasa dengar kan, macam mengutamakan orang lain. Tapi malam ni saya nak highlight bahawa menjadi seorang sukarelawan dengan nafas yang lebih panjang itu penting untuk kita jaga juga kebajikan diri kita sendiri. So dua-dua lah, mengutamakan orang lain dan tidak mengabaikan diri sendiri. Okay, so tu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua adalah sukarelawan ni dia biasanya inovatif kot, ada ciri inovatif. Macam inovatif ada dalam dua keadaan lah saya nak highlight. Yang pertama, inovatif dari segi nak memberi sumbangan tu sendiri. Maksudnya dia akan macam peka apa yang sedang berlaku, dia akan fikir apa solusi yang sedia ada dan apa solusi yang belum ada yang dia boleh nak join in ataupun explore lagi supaya lebih tuntas lah penyelesaian daripada masalah-masalah yang ada tu. Dan dia tidak melimitkan kepada macam mana, dia akan ada macam growth mindset sikit. Dia macam bukan ikut satu pattern je, dia akan inovatif kan.
inovatif yang kedua in the sense of macam with minimal input ataupun resource yang dia ada, dia cuba dan mengupayakan diri dia untuk give the maximal outcome ataupun output. Mungkin dari segi orang biasa nampak sukarelawan ni macam masa sikit ke apa kan. Tapi dia akan macam merasa cukup dengan diri dia sendiri. Tapi bukanlah sampai sampai menolak semua kemudahan-kemudahan ataupun bantuan yang datang, tapi dia manfaatkan yang sedikit tu untuk memberikan sumbangan, memberikan impak yang lebih besar. Macam kalau tak cukup masa, study masa tidur ke kan. Study masa orang lain tidur. Duit yang ada mungkin sikit, dia akan tahan-tahan kehendak diri dan makanan-makanan hipster tu untuk dia spend kat something else yang lebih meaningful untuk dia. Untuk kepuasan diri lah. Dari segi aktiviti kesukarelawanan ni. Dan mungkin masa yang sedikit dia akan menjadikan masa tu berkualiti dan efektif, produktif dengan apa-apa kerja yang dia buat dengan sesiapa yang dia ada lah macam tu. Alright, lepas tu itulah inovatif, ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, sukarelawan ni pentinglah kot ada ciri-ciri ni untuk menjaga hubungan yang baik dengan semua orang. Dengan keluarga, dengan pensyarah ke, kalau sebagai pelajar lah, dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja dalam aktiviti kesukarelawanan ni, bahkan juga dengan target audience, masyarakat lah, masyarakat dan komuniti yang dia nak serve tu lah kan. Menjaga hubungan lah, dan it comes with macam attitude yang baik, komunikasi yang baik, dan those things, semua skill, soft skill yang ada tu lah kan. Lepas tu yang terakhir sekali adalah yang antara yang penting adalah menjaga hubungan dia dengan Tuhan kan? Di mana dia menjagalah keimanan dia sebab dia percaya dia percaya dan dia beriman kan, Allah je yang akan maha memberi dan maha menghukum kan. Dari situ kita akan macam cuba melaksanakan apa yang dituntut dan apa yang wajib sebagai muslim ataupun sebagai manusia, dan jauhi perkara-perkara yang memudaratkan kan. Lepas tu dia beriman dengan agenda ataupun misi ataupun aktiviti yang dia percaya tak akan mendatangkan mudarat pada orang lain. To be safe and not to do harm kan. To do no harm. No harm kan pada orang lain. Lepas tu apa lagi? Lepas tu dia juga beriman bahawa Allah, Tuhan yang boleh membalas semua amal-amal baik dan amal-amal buruk atas bumi ni lah. So that macam let's say dalam aktiviti kesukarelawanan ni macam kadang-kadang ada masanya macam kita rasa tak dihargai ke apa, kita go back to that on basic, Allah kita memang buat untuk not to earn respect ataupun appreciation daripada orang lain, sebaliknya untuk dapat reward, the best reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan insya-Allah. So dengan menyedari dan mengimani hakikat-hakikat ni, akhirnya dia akan terus beriman bahawa kita ni hidup kat manusia ni memang akan kembali kepada Tuhan. Jadi kena berfungsi dengan cara yang Tuhan nak. Maksudnya berfungsi lah. Janganlah macam tak berfungsi kan. Dan mudah-mudahan dengan keimanan tu juga membantulah seorang sukarelawan tu untuk memilih dengan bijak. Memilih dengan hikmah, memilih dengan rahmah, dan untuk dia live in present kan. Untuk hidup di atas muka bumi ni, di dunia pada hari ini, dengan cara yang terbaik lah. Okay? Allahualam. So berapa tadi? 4 ciri sukarelawan yang saya cuba ketengahkan lah. Kita sama-sama usahakan insyaAllah. Allahualam. Baiklah, terima kasih kepada Kak Raihana atas penerangan sebentar tadi. Okay. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Kak Raihana tadi, sukarelawan ini ialah mereka yang sudi memberi tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Memberi itu seperti masa, tenaga, duit dan sebagainya. Mereka ini juga ikhlas melakukan kerja-kerja sukarelawan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata. Okey. Ingin saya kongsikan nisbah wanita dan lelaki di Malaysia menjelang tahun 2020 menunjukkan bahawa 106 lelaki adalah untuk setiap 100 wanita. Jadi sebenarnya jumlah lelaki dan wanita adalah hampir sama. Ini menunjukkan bahawa wanita juga mempunyai peluang yang sama dalam seperti lelaki dalam beberapa sektor
pekerjaan dan bidang pengajian. Jadi, kemampuan wanita untuk menyumbang dalam aktiviti kemasyarakatan juga sudah pasti bilangannya hampir sama dengan bilangan lelaki. Jadi persoalannya, apakah sebenarnya daya penarik yang menjadikan rakyat kita ni suka buat kerja-kerja yang tidak berbayar ni? Jadi saya akan mengajukan persoalan yang kedua kepada Kak Fathia. Jadi Kak Fathia, apakah faedah dan kelebihan apabila seorang wanita bergiat menjadi sukarelawan? Baiklah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Nur Afifah, para penganjur dan juga penonton yang sudi mendengar perkongsian pada hari ini. Okay. Saya Fathia. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang faedah dan kelebihan apabila wanita bergiat aktif sebagai sukarelawan. Okey. Jadi untuk bergiat sebagai seorang sukarelawan, kita perlu mengenal pasti lapangan mana anda ingin berpencak. Iaitu hal ini kerana aktiviti kesukarelawan ini tidak asing lagi dengan bidang kebajikan, kesihatan. Tapi kita perlu tahu yang bidang kesukarelawanan ini banyak lagi skop-skop lain seperti pendidikan. Pendidikan juga kita mempunyai pendidikan kanak-kanak, pendidikan kanak-kanak dan remaja, pendidikan secara umumnya, bahagian media dan technical, and then banyak lagi yang boleh kita discover. Bukan hanya bidang kebajikan dan kesihatan yang sering kita ketahui. Okey. Baiklah, bila mana menyebut tentang faedah atau kelebihan, suka untuk saya pecahkan faedah atau kelebihan ini kepada faedah pada diri sendiri, iaitu individu, keluarga, rakan kolaborasi ataupun dengan siapa kita bekerja itu, dan yang terutamanya sekali kepada masyarakat dan komuniti. Okey, yang pertama sekali adalah untuk diri sendiri atau kepada individu itu. Apakah faedahnya? So yang pertama, pembinaan jati diri, iaitu jati diri yang dimaksudkan ini kepelbagaian skill-skill yang diperlukan untuk mewujudkan satu individu yang kita yang dikongsikan oleh Rehana tadi, ciri-ciri sukarelawan yang diperlukan itu. So bila mana kita terlibat dengan sukarelawan ini, kita akan belajar untuk berfikir cara lain, berfikir dengan cara inovatif, kreatif, dan berfikir untuk bekerja dengan efektif. Itu yang dan bagaimana kita nak berkolaborasi, bekerja secara berkumpulan, dan bagaimana untuk mempunyai daya komunikasi yang terbaik. Okay. Dan skill-skill ini bukan hanya untuk mewujudkan kita, mewujudkan individu itu menjadi seorang sukarelawan, tapi untuk menjadi seorang manusia yang terus belajar mendedikasikan diri ini untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan sekeliling. Okay. Selain itu, faedah untuk individu juga dia membantu dalam pengurusan masa. Pengurusan masa ni sangatlah penting, aspek yang paling penting untuk individu itu dalam menjadi seorang sukarelawan. Lebih-lebih lagi wanita. Tapi bila kita cakap, kita berdiskusi ni dalam soal konteks mungkin pelajar yang wanita ke ataupun wanita secara umumnya. So saya rasa macam kita macam just pengurusan masa sebagai seorang wanita, kita jika anda seorang wanita mungkin anda faham lah, kita mempunyai perkara-perkara lain yang macam kita perlu uruskan. Okay, dan yang terakhirnya adalah untuk individu itu, kelebihannya dia mampu mendapat untuk memaksimalkan dan mengoptimumkan kelebihan atau potensi yang dia ada sebaiknya untuk kerja kesukarelawanan, dan di samping menambah dan mengimprove kelemahan yang ada dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya yang kedua, kelebihan untuk keluarga dan kawan-kawan ataupun support system. Poin ini penting juga di mana kita boleh mengajak ahli keluarga untuk mengenali
memberi kefahaman dan memberi sokongan terhadap individu itu sendiri. Bila mana keluarga kita tahu ataupun kawan-kawan kita tahu dan faham, kita boleh mengajak mereka untuk sama-sama terlibat. Jika tidak terlibat, mungkin contohlah kalau contoh yang mudah, contoh jika anda terlibat dalam sesuatu badan, memerlukan dana ataupun sumber keuangan, anda boleh macam ajak keluarga untuk memberi derma. Okay. Selain itu, membantu keluarga untuk bagi sokongan moral, sokongan yang maksudnya sokongan seperti sokongan emosi dan sokongan mental. Itu yang pertama sekali. Okey, poin yang ketiga adalah kelebihan kepada rakan kolaborasi ataupun NGO ataupun jaringan mana-mana yang anda terlibat. Kita boleh mengukuhkan kita punya connection and networking, broaden our horizon and connection. Lepas tu kita juga boleh sebagai seorang wanita mungkin sesuatu badan tu memerlukan manpower seorang wanita untuk macam kita empower masyarakat. Daripada situ kelebihannya datang bila anda menjadi seorang sukarelawan wanita. Okay. Contohnya dalam mengangkat isu-isu wanita dan kebajikan golongan wanita. Selain itu, bila anda terlibat dalam terlibat dalam NGO ataupun badan-badan, kita menjadi wasilah untuk mencapai matlamat tersebut. Okay. Selain itu, anda juga boleh macam mengetahui kepakaran manpower yang berbeza. Macam kita boleh berkenalan, boleh mengetahui background ahli-ahli ataupun rakan-rakan sekeliling tu. Okay. Dan last sekali, untuk masyarakat, kelebihan kepada masyarakat kan, kita boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Ini macam terlalu klise lah kan. Apa manfaat yang masyarakat boleh dapat? Contohnya yang paling simple lah, contoh kalau anda terlibat dalam lapangan yang memberi kebajikan. So kita boleh memberi kebajikan, contoh makanan harian ataupun mengajar mereka skill-skill kehidupan, mengajar untuk kempen kesihatan, macam mana nak membudayakan sesuatu perkara yang baik. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah menjadi bila mana seorang sukarelawan wanita itu terlibat dalam lapangan, dia mungkin boleh menjadi seorang ikon wanita dalam kalangan masyarakat. Tapi itu bukanlah satu niat kita untuk menjadi, maksudnya macam kita nak kita untuk mendapat jawatan ataupun mendapat posisi untuk menjadi ikon wanita dalam kalangan masyarakat. Kita hanya mahu menjadi contoh tauladan kerana akhlak yang ditunjukkan, kepribadian, kebolehan dan pengorbanan yang diberikan tu supaya menjadi pencetus kepada rakan-rakan kita yang lain, terutamanya sahabat-sahabat golongan wanita kita, untuk sama-sama terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. So sukalah saya nak share macam ikon wanita yang terlibat dalam kerja-kerja kesukarelawanan dan kemanusiaan ni. Contohnya Dr. Fauzia Hassan yang terlibat dalam misi kemanusiaan Women Boat to Gaza. Contoh lain yang macam yang famous kan, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, founder of Mercy Malaysia, Dr. Halimah Ali, Matron Fazilah. Matron Fazilah ni terkenal dengan dia full time caregiver dekat Rumah Solehah. And then last sekali, saya suka untuk menjadikan individu yang terdekat dengan kita, iaitu pensyarah kita, Prof. Madia Dr. Rafidah Hanim, merupakan antara ikon yang terlibat dalam kerja-kerja seperti ini. So jadi bila mana daripada situ kita boleh memperkasakan wanita supaya
bukan sahaja memperkasakan tapi mendidik untuk kebaikan. Okay. Itulah antara beberapa poin saya yang macam agak berterabur jugalah. Okay, hopefully dapat kita grasp point apakah faedah dan kelebihan yang kita boleh dapat manfaat daripada situ. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Kak Fathia atas penerangan sebentar tadi. Jadi, bila kita dengar huraian Kak Fathia tadi, sebenarnya banyak kelebihan yang dapat membina jati diri seorang wanita bila bergelumang dalam aktiviti kemasyarakatan ini. Ianya bukan sahaja bermanfaat kepada diri sendiri, malah kepada masyarakat secara tidak langsung. Jadi, sebelum kita ke pusingan yang kedua, ingin saya ingatkan kepada penonton untuk mengisi borang itu labiah yang tersedia di ruang komen. Okay. Jadi kita akan ke pusingan yang kedua. Saya akan teruskan persoalan kepada Kak Raihana. Kak Raihana, walaupun kita sudah mendengar tadi daripada Kak Fathia tentang kelebihan yang akan kita perolehi bila menyertai aktiviti sukarelawan, namun sebenarnya masih ramai sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak berkesempatan untuk menyertai mana-mana program yang melibatkan aktiviti kemasyarakatan. Hal ini kerana ada yang menyatakan bahawa sibuklah, saya tak sempat, clash dengan jadual belajar dan sebagainya. Jadi Kak Raihana, apakah cabaran terbesar bagi seorang wanita yang bergelar pelajar apabila bergiat aktif dalam aktiviti sukarelawan ini? Silakan Kak Raihana. Terima kasih Afifah. Soalan. Mencabar soalan ni. Apakah cabaran terbesar bagi seorang wanita yang bergelar pelajar dalam bergiat aktif untuk program sukarelawan? Bismillah. Cabaran terbesar. Okeylah. Saya kalau terbesar, dua besar boleh? Saya cubalah kan. Kita bagikan pada dua lah. Satu internal, dalaman, dan yang kedua eksternal lah, luaran. Yang paling besar saya rasa sebenarnya cabaran internal kan. Macam yang Afifah cakap tadi, ada yang memberi alasan macam sekian-sekian lah dia berikan tadi, which saya rasa sebenarnya valid je. No one has right to invalidate those reasons, but then memang internal factor tu memang antara cabaran yang terbesar. Di mana kita tahulah diri manusia ni kita ada komponen kita lah kan, minda, akal fikiran, hati kita, jasad kita. Dan biasanya internal factor yang paling besar tu berada letaknya di sini, di hati, di mana jiwa lah kan. Yang macam kita yang paling besar sebab biasanya kita ada keraguan tentang kemampuan diri kita sendiri. Ataupun kita rasa macam aku tak cukup layak, aku tak cukup itu, aku tak cukup ini. Dos aku tak cukup itu cabaran terbesar lah untuk seorang wanita ataupun pelajar wanita, pelajar perempuan tu untuk hadapi dan atasi, urus dan atasi lah. Itulah cabaran terbesar untuk internal tu lah kan, which akhirnya sebenarnya cabaran tu sangat penting untuk kita atasi so that at the end of the day kita boleh empower diri kita sendiri, our own self, to be independent, to be open-minded, to have that growth mindset, to brace ourselves kan. Dari segi kekuatan kita, kelemahan kita, benda yang kita suka tentang diri kita, benda yang kita tak suka tentang diri kita. Untuk apa-apa orang kata shortcomings yang akan datang bila kita dah terlibat dalam program kesukarelawanan tu. Sebab akhirnya kita sedar penglibatan dalam mana-mana aktiviti program kesukarelawanan ni dia akan mengeluarkan kita daripada comfort zone kita. Which nak boleh keluar tu yang selalunya berat, liat, macam tu lah. Tetapi suka untuk saya ingatkan diri saya sendiri sebenarnya, kita perlu cuba membebaskan diri kita daripada menilai keadaan berat atau ringan tu dan kita mengaitkan dengan ikhlas ataupun tidak kita. Sebab Allah pun kata kan, berangkatlah dengan ringan ataupun berat kan. Jadi kalau kita berat tapi kita berangkat, itu pun bagus. Kita ringan dan kita berangkat juga, itu pun bagus. So, poinnya adalah kena berangkat juga. So cabaran terbesar tu adalah apa-apa yang mengikat diri kita daripada berangkat ataupun bergerak lah kan. Kadang-kadang masa ke. Which internet factor ni yang besar ni mungkin dipengaruhi juga oleh external factor yang saya akan nyatakan lah.
Di mana external factor ni contohnya seperti dari segi sokongan, kadang-kadang sokongan kita tidak dapat sokongan kan. Contohnya kalau kita stay dengan family ke masa kita belajar, family kita tidak mengizinkan ke ataupun macam-macam lah dari aspek support system lah. Kalau macam saya masa saya belajar, alhamdulillah dikurniakan dengan sahabat rakan-rakan serumah yang sokong lah kan, sokong faham. Kalau dan rakan-rakan yang lain pun kadang-kadang masa saya tak ada transport, kawan-kawan tolong bawa. So benda tu dipermudahkan lah alhamdulillah. So tapi nak katanya tentang support system tu boleh menjadi satu cabaran jugalah yang akan mempengaruhi internal factor tadi tu. Antara lain untuk external punya challenge adalah dari segi masa, sama fahamlah yang macam Afifah cakap tadi. Dari segi pembawaan diri, especially kita perempuan lah kot kan, dengan mungkin kita ada mungkin garis panduan the way women should behave semua tu, benda tu pun mungkin akan memberi cabaran jugalah untuk kita kan. Lepas tu cabaran untuk dealing with people, kadang-kadang memang aktiviti sukarelawan ni memang tak boleh nak lari daripada berurusan dengan manusia. So kadang-kadang at one point benda tu sangat menguji kesabaran dan itu boleh menjadi cabaran jugalah untuk kita. Lepas tu ada distraction lain, dan saya rasa antara external factor yang paling besar adalah tentang stigma, tentang struktur dan norma berasaskan gender. Like orang perempuan kena buat benda ni, orang lelaki kena buat benda ni je. Benda tu selagi stigma tu masih menebal dalam masyarakat, benda tu akan mempengaruhi lah kot sedikit sebanyak ruang dan peluang yang diberikan oleh kepada perempuan untuk bergiat aktif. Kadang-kadang dia ruang tu ada, peluang tu ada, tapi sebab stigma tu ada mungkin dalam certain people adalah terhalang lah ataupun terhambat lah juga seorang wanita ataupun pelajar wanita tu nak involve dalam aktiviti kesukarelawan. So basically itulah internal factor and external factor yang real yang perlu di-embrace lah oleh semua orang dan perlu diurus. InsyaAllah. Ada je penyelesaian ni insyaAllah. Ramai je dah membuktikan those challenge can be faced. Macam yang Fatihah cakap tokoh-tokoh tadi, mereka pasti mengalami cabaran-cabaran itu juga dan dia buktikan boleh je. InsyaAllah. Wallahualam. Baiklah, terima kasih kepada Hana. Baiklah, para pendengar yang saya kasihi, tanpa membuang waktu, saya akan menjemput panel kita yang seterusnya untuk melontarkan pandangan dan mengupas untuk soalan yang seterusnya. Kita sedia maklum bahawa banyak cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang pelajar apabila bergiat aktif dalam aktiviti luar atau aktiviti kemasyarakatan ini. Jadi, soalan seterusnya saya tujukan kepada Kak Fatihah. Bolehkah Kak Fatihah kongsikan kepada para penonton apakah tips atau nasihat untuk seorang pelajar yang ingin bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan sekaligus bergelar seorang sukarelawan? Baiklah, terima kasih Afifah atas soalan seterusnya, iaitu tips atau nasihat untuk seorang pelajar yang ingin bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan bergelar seorang sukarelawan. Okey, saya bukanlah individu yang terbaik untuk memberi perkongsian untuk share tips ni kerana saya mempunyai sedikit saja pengalaman dan beberapa exposure yang limited dan mungkin pembacaan yang terhad, tapi ada beberapa tips yang terpenting yang saya boleh kongsikan kepada kalian semua. Moga-moga tips ini dapat membantu kita bukan sahaja bergelar seorang sukarelawan, tapi macam mana kita nak membawa diri kita dari hari ke hari, setiap hari memperbaiki diri. Okay. Yang pertama, semestinya saya akan mulakan dengan pengurusan diri. Yang kedua, ada lebih kurang 4 point. Okay, yang pertama adalah pengurusan diri. Pengurusan diri ni macam mana kita handle diri kita sendiri. Yang seperti mana Rehana dah cakap tadi tentang cabaran kita mempunyai cabaran internal dan cabaran eksternal. Bagaimana kita memanipulasi ataupun handle those cabaran. So yang pertamanya saya ingin lagi membawa anda kepada poin yang awal-awal tadi, kita kena tahu our big why kita.
kenapa kita involve dalam aktiviti kesukarelawanan atau aktiviti kemasyarakatan. Adakah disebabkan oleh duit ke, harta ke, ataupun nak dapatkan pangkat, ataupun kenapa? Dan yang semestinya kita kena set dalam kita punya big why adalah yang tersemestinya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak menghambakan diri kita kepada Dia. Okay. Dan yang kedua, itulah daripada situ kita kena niatlah apa niat kita involve dalam kerja-kerja seperti ini. Okay. Seterusnya, kalian perlu tahu dan kenal pasti diri sendiri. Kenal pasti kekuatan diri, kelemahan diri. So daripada situ bila kita kenal pasti, kita boleh menguruskan diri kita. Okay. Seterusnya bila mana pengurusan diri, under point dia yang ketiga adalah pengurusan masa. Pengurusan masa ni penting, lagi-lagi bergelar seorang pelajar yang ingin terlibat dalam sukarelawan. So tips ni saya belajar benda ni daripada waktu saya tahun 1 di mana diperkenalkan dalam subjek behavioral science. Lecturer ajar macam mana pengurusan masa. So dia ajar kita macam mana nak menyusun priority. So ada kita boleh bahagikan kepada urgent, important, non-urgent and non-important. So daripada situ sebelum tu bila kita seorang pelajar, tugasan ataupun tanggungjawab yang pertama dan terutamanya adalah belajar dan menuntut ilmu. Tapi dalam masa yang sama kita perlu menyusun prioriti belajar dan jadual-jadual harian kita. Daripada situ kita kena menyusun jadual mingguan, bulanan dan mungkin tahunan. Okay. Bila daripada situ kita boleh menggunakan method ataupun tools yang saya cakap tadi yang guna grid. Kita bagikan pada 4. Okay. Saya rasa anda mungkin pelajar-pelajar Fakulti Perubatan Sains Kesihatan USIM diperkenalkan dengan modul behavioral science ni. So anda semestinya pernah belajar tentang benda ni. Urgent, important, non-urgent and non-important. So daripada situ benda tu boleh membantu kita menguruskan prioriti kehidupan. Okay. Dan kalau tak nak guna cara tu, banyak lagi apps dalam Apple Store ke Play Store yang boleh membantu kita menguruskan kita punya seharian. Okay. Dan selain itu tips seterusnya macam saya kan, sebelum ni kalau saya ada terlibat dengan aktiviti luar atau kesukarelawanan, saya akan uruskan macam kita gosok baju awal. Contoh kalau weekend tu tak free, kita macam hari Khamis ke hari Jumaat tu dah start gosok baju untuk seminggu ke 2 minggu. And then update, siapkan assignment awal-awal, okay, catat and then update dengan kawan-kawan macam mana tugasan kita tu. Okay. Dan yang paling penting adalah pengurusan diri sendiri, yang maksudnya kesihatan diri, kebajikan diri kita tu, emosi kita, macam mana nak deal dengan rasa-rasa yang macam kadang-kadang rasa tak apa-apa, kadang-kadang rasa macam serabut, rasa macam happy, kadang-kadang rasa sedih. Tu penting juga. So and then emosi dan mental and of course spiritual. So daripada spiritual ni kita kena sedar yang kita kena kembalikan diri kita kepada Tuhan akhirnya. Okay. Yang kedua, bila mana kita terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, menjadi sukarelawan ke ataupun buat kerja-kerja amal, anda tidak lari daripada dealing dengan ramai orang, berurusan dengan ramai orang. Ramai orang ni bukan hanya ramai orang, dia pelbagai golongan individu. Macam ada macam contoh kan, kalau dalam mungkin ya, pendengar saya kali ni macam background saya Rehana dan Afifah dalam bidang perubatan. So kita akan deal dengan golongan individu dalam bidang pendidikan, bidang macam tentera ke, bidang bidang kita tak pernah tahu pun kewujudan tu. Nah, daripada situ kita akan berurusan. Okay. Jadi saya nak bagi tips macam senang je nak ingat. Anda perlu ingat 4K. Kalau dalam kita berurusan dengan ramai orang ni, so 4K. K yang pertama adalah kenal pasti, K yang kedua adalah komunikasi, K yang ketiga adalah kerja dan kolaborasi, dan K yang keempat adalah koreksi. Okay. Kenal pasti. Ni baru reka pagi tadi ni. Some point. Okay. Bila kita kenal pasti tu, kita kena kenal pasti siapa? Kenal pasti individu mana, badan mana atau tim atau NGO mana yang anda akan berurusan. Okay. Kenal pastilah macam mana cara nak berurusan dengan mereka.
Okay. Bila mana kita dah kenal pasti, kita kena komunikasi. So kena komunikasi ni dengan apa? Yang pertama, kita kena memperkenalkan diri kita. Perkenalkan diri kita dengan serendah dirinya. Jadi humble, okay, macam nak belajar kan. Okay, and then bila dah komunikasi, kita perlu tahu apa yang kita nak uruskan, and then apa yang perlu diuruskan dan apa yang kita perlu berurusan. And then kita kena tahu job scope kita, bagaimana pelaksanaan kita, semua-semua tu lah. Dan bila dalam aspek komunikasi ni, saya suka untuk ingatkan diri saya, terutamanya macam bila kita berada di lapangan ataupun macam mungkin tak adalah turun betul-betul dalam lapangan, kita berkomunikasi dalam alam maya, kita kena proaktif in execution. Kita macam selalu bertanya, selalu offer nak buat apa, jangan tunggu orang okay, orang suruh kita, macam itulah, macam kita saya sekian-sekian, apa yang saya boleh bantu, dan kenapa pun kita seorang sukarelawan, sukarela. So kena proaktif. And then bila dah tahu job scope, tahu apa limit kita, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Jika kita tak boleh buat, kita cari orang lain untuk bantu kita. Okay. Dan yang ketiga, bila dah berkomunikasi sambil tu, kita akan bekerja dan berkolaborasi. So daripada sinilah anda perlu melaksanakan kerja-kerja dan kolaborasi dalam mencapai matlamat apa tujuan untuk melaksanakan perkara tersebut. Contoh macam kita nak buat satu program kemasyarakatan, kesihatan, kita akan bekerjalah dan berkolaborasi. Kita bukannya hanya berkolaborasi, bukannya macam dalam bidang perubatan saja, kita akan memerlukan orang macam logistik, orang-orang yang untuk provide makanan, provide tempat dan macam-macam. Okay, daripada situ kita belajar. Dan bila bekerja ni, kalau boleh jangan limit satu kerja je. Contoh kan, kalau kita pandai benda, kita ada satu kelebihan satu benda ni. So bila ada kelebihan tu, kita cuba untuk memaksimalkan kelebihan tu, tapi dalam masa sama try lah discover perkara-perkara baru. Contoh tak pernah involve dalam bidang makanan ke berurusan macam tu, kita cuba untuk berurusan dalam perkara tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah koreksi diri. Bukan sahaja koreksi diri, koreksi bersama-sama dengan siapa yang kita bekerja tu, macam contohkan tim ke NGO. So bila mana kita koreksi ni, kita akan reflect apa yang kita dah buat, apa yang kita dah lakukan dan apa yang kita perlu tambah baik untuk akan datang. Bukan sahaja untuk diri kita nak improve diri kita nak improve kumpulan kita, kawan-kawan kita, dan goals kita macam kita nak improvekan orang sekeliling kita. Okay. Dan apa-apa pun perkara ni adalah pembelajaran sepanjang hayat. Okay. Itu under point kedua, yang point besar dua. Yang ketiga adalah kita perlu seimbangkan semangat. Kita seorang pelajar, kita kira macam kita anak muda lah kan, so mempunyai semangat yang berkobar-kobar. So kita kena seimbangkan antara semangat anak muda dan pengalaman orang yang berusia. Nasihat ni saya macam sangat terkesan tau, saya dapat waktu dalam 3 tahun lepas daripada ada seorang makcik ni, dia macam volunteer, veteran volunteer lah, makcik wanita. Okay, dia macam dia kata bila mana anda terlibat dalam kerja-kerja seperti ini, sentiasa bergaul dan dapatkan nasihat daripada golongan macam yang berusia lah, macam dah berpengalaman, dah makan mungkin banyak asam garam. And then dalam masa sama, kita kena menimba pengalaman dan berkawan dengan kawan-kawan yang muda sebaya ni, ataupun junior, ataupun yang sebaya-sebaya kita ni, sebab kita nak mensinergikan tenaga kita. Kita ni ada banyak tenaga kan, kekuatan. So kita kawan dengan mereka untuk memaksimalkan hamasah yang kita ada ni. Okay. Yang keempat, dan akhir sekali lah, kira kita macam benda ni kunci dia simple je, tapi mungkin senang dan mungkin sukar untuk dilaksanakan, iaitu kecekalan dan istiqamah, ataupun bahasa Inggeris dia konsistensi lah. Konsistensi ni macam kita buat benda-benda simple je, tapi sikit-sikit tapi berterusan. Contoh yang mungkin paling senang nak bagi kan, contoh kita sukarela untuk sedekah. Kita sedekah mungkin RM1, tapi setiap hari Jumaat, ataupun RM5 setiap hari Jumaat, tapi secara berterusan. Okay. Itulah antara tips-tipsnya, dan mungkin sikitlah tambahnya,
bila anda terlibat dalam kerja kesukarelawanan, badan-badan ataupun NGO ni hanyalah wasilah ataupun platform untuk kita berkhidmat dan menyumbang apa yang kita ada. Okay. Semoga bermanfaat itu semua. Okay, wallahualam. Sekian beberapa tips daripada saya. Terima kasih Kak Fathia atas lontaran idea yang begitu bernas tadi. Banyak sebenarnya Kak Fathia kongsikan sebentar tadi, dan saya harap agar penonton boleh catatlah apa yang Kak Fathia kongsikan sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang ketiga, ingin saya ingatkan kembali kepada penonton untuk mengisi borang e-tulabiah yang tersedia di ruang komen. Okay. Baiklah, seterusnya pusingan yang ketiga, saya buka kepada sidang penonton untuk bertanyakan soalan jika ada kepada ahli panel kita. Adakah? Baiklah, soalan daripada saudara Muhammad Arif Hakimi. Pada waktu COVID-19 ini, kita tahu ramai mahasiswa sekarang telah memulakan pengajian secara online kelas. Adakah ahli-ahli panel bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa ketiadaan program-program fizikal akan mengurangkan nilai kesukarelawan lalu menanam nilai individualistik dalam diri mahasiswa? Soalan ini saya buka kepada mana-mana panel yang ingin menjawablah. Wow. Saya buat signal. Silakan Rehana. Saya ke Fathia? Bolehlah Rehana. Yalah, saya jawab straight to the point lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ni terima kasih kepada Muhammad Arif Hakimi atas soalan, dan saya sangat teruja mendapat soalan daripada seorang lelaki, walaupun program ni basically program khas kami Bina dari Syurga. Bagus jadi seorang lelaki yang join lah talk sesi ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan soalan yang bagus juga, very relatable lah kan dengan keadaan sekarang. Jawapan saya tidak bersetuju. Macam saya cakap tadi, mind setting kita yang nombor 4 tadi kan, ingat tak? Kita nak mengupayakan diri kita untuk menjadi sukarelawan yang tidak limited kepada sesuatu perkara sahaja. Kalau selama ni kita nampak sukarelawan tu adalah terlibat dalam program fizikal, jadi sekaranglah mungkin waktu yang terbaik untuk kita luaskan kita punya skop cara fikir kita tu. Penglibatan dalam kesukarelawanan tidak tertakluk kepada program fizikal semata-mata. Bahkan kalau siapa-siapa yang pandai kerja online balik tabir, anda perlu rasakan buat kerja-kerja tu pun adalah bentuk penglibatan dalam aktiviti kesukarelawanan. Anda design poster, anda menulis post untuk dibuat untuk iklankan program ataupun iklankan hebahan minta bantuan atau fundraising ke apa kan, donation drive ke apa, itu pun adalah bentuk penglibatan yang anda perlu embrace dan anda perlu explore lagi lah. So kalau macam sekarang tak ada program-program fizikal, masih boleh lagi untuk kita tanamkan nilai kesukarelawanan dalam diri para pelajar. As long as kita pelajar yang kena belajar online ni willing to have that values. Otherwise sebaliknya lah. Macam tu. Menjawab ke? Kalau Fathia nak tambah ke Afifah nak tambah, silakan. Saya sangat bersetuju dengan Rehana. Dia adalah perkara ini dia bukan macam ni. Dia bergantung kepada individu itu sendiri. Adakah anda membangun macam ingin discover ataupun anda nak memberi alasan untuk menjadi menanam nilai individualistik dalam diri mahasiswa. So kalau solusinya mungkin anda boleh menjadi pencetus macam create a virtual program semacam menjadi mungkin boleh handle online macam benda-benda yang kita boleh mengajar, benda-benda yang still boleh buat tapi kita reach guna atas talian lah macam tu. Okay, sekian.
menjawab ke persoalan saudara Arif Hakimi? Diam tanda setuju, jadi saya fikir menjawablah persoalan. Okey. Ada soalan daripada wanita? Tiba saya jadi moderator, sorry. Okay, sama Afifah. Okey. Sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Jadi saya minta kedua-dua ahli panel untuk memberikan sepatah dua kata untuk mengakhiri bicara santai pada malam ini. Jadi saya jemput dahululah Kak Fatia lah dulu. Sebab tadi dah Kak Rehana. Jadi saya saya jemput Kak Fatia. Alright, okay. Baiklah, untuk pengakhirannya bila mana kita terlibat dalam kerja sukarelawanan ataupun saya tak tahulah nak cakap macam kita infak diri kita ke, boleh ke? Kita kena sentiasa, itulah macam saya suka dengan 4K yang saya share tadi tu. Dia macam sangatlah macam relatable dengan, dia tak kisahlah bukannya hanya dalam berurusan dengan orang, tapi macam untuk kita empower diri kita pun boleh macam ni juga. So apa-apa pun kita kenal pasti kita komunikasi kalau untuk diri kita kan, macam kita komunikasi lah macam mana apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu tambah, apa macam kenapa. So macam selalu discover lah. Okay, and then dan sentiasa koreksi diri kita. Dan yang terakhirnya niatkanlah kerja-kerja ataupun aktiviti yang anda terlibat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je lah, saya tak ada itu je lah pengakhiran daripada saya. Allah A'lam. Okay, Rehana. Saya terus, okay. InsyaAllah akhirnya ada 3 perkara. Selain mind setting tadi ingat ada 4 tadi. Tiga poin yang saya nak highlight di akhir sesi ni. Yang pertama, ingatlah bahawa hidup kita, keberadaan kita di atas muka bumi ni adalah sesuatu yang Allah kurniakan. Diri kita, badan kita pun Allah kurniakan, potensi kita Allah pun kurniakan. Jadi kita kena make full use of apa yang kita ada physically, internally, dan potensi-potensi, sekecil-kecil potensi ataupun se-wow, walau sehebat mana pun lah potensi yang kita ada tu, kita kena manfaatkan, optimumkan, asah untuk kita memberi. Kita macam proses memberi, berbakti dan menjadi sukarelawan, menjadi solusi kepada masyarakat, itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah lihat usaha-usaha dan kesudian kita untuk sukarela berbakti itu lillahi ta'ala kepada masyarakat. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, proses-proses penglibatan kita dalam aktiviti kesukarelawanan, baik fizikal ataupun atas talian ataupun belakang tabir, ataupun tak dilihat orang pun, hakikatnya adalah proses untuk kita kenal diri kita sendiri, membangunkan potensi kita, membangunkan rahmahkan diri kita, membangun komitmen diri kita, dan membina konsistensi dalam kita selagi hidup lah. Selagi tu kita kena konsisten buat sehingga akhirnya Allah menjemput kita nanti, insyaAllah. Dan perkara yang terakhir adalah baik lelaki ataupun perempuan, lelaki ataupun wanita, kita elakkan untuk melimitkan penglibatan ataupun apa-apa bentuk kesukarelawanan. Kalaupun tak pernah dibuat orang, be the one yang start. Kalau dah ada yang bagus, kita jadi be the one yang teruskan lah, insyaAllah. Akhirnya diri kita dan apa yang kita buat dan apa yang kita pilih untuk buat di atas muka bumi ni akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat memilih dengan bijak lah, insyaAllah. Wallahualam. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita.
Jadi sebelum kita melabuhkan tirai, walaupun tak ada tirai sekarang, okay, kami selaku ahli Esko Kerohanian ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Kak Rehana, Kak Fatia, penonton yang setia bersama kami sehingga akhir, ahli kami Bidadari Syurga yang terlibat, juga kepada pihak MSC yang memberikan ruang serta peluang kepada kami untuk bersiaran langsung pada hari ini. Jadi saya akhiri bicara santai pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hingga berjumpa wabarakatuh. lagi. Ya Allah.